takbir. Di mana-mana juzuk Allahu Akbar itu mesti ada niat. A ke, la ke, hu ke, ak ke, bar ke. Boleh di mana-mana satu di dalam takbir. Itu makna di dalam takbir. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dan satu daripada pendapat dalam mazhab Imam kita Syafi'i, boleh yang boleh kita ikut, boleh kita nak taklid, tak wajib niat, tidak mesti niat di dalam takbir, hanya harus dan sah kita niat sebelum sedikit daripada takbir. Belum sedikit daripada takbir, belum daripada kita nak kata Allahu Akbar, seolah-olahnya kita pejam mata sebentar, kita niat kat situ. Usalli fardal asri, usalli fardal maghribi, 3 raka'atin lillahi ta'ala. Aku nak sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah. Kita kata di atas bina, di atas niat tu Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar bina di atas niat itu. Hampir tiap-tiap suatu kaedah usul fiqh, suatu yang hampir diberi hukum seperti di dalam, seperti suatu itu jatuh pada tempatnya, seperti kita bunuh pada tempatnya dah, kerana dia dekat kan. Kalau boleh mari tangkap kita semua ditangkap, tapi orang kat tepi kita kat luar pun kena tangkap juga, kerana hukum sama saja, kerana dia dekat tepi, bersama-sama. Itu khilaf pendapat situ tidak jadi masalah. Kita tak perlu menjadikan masalah, kerana tidak ada nas, tidak ada dalil yang sarah pada menentukannya. Boleh kita amal mana-mana satu daripadanya. Tapi bila dah kita ikut mazhab Syafi'i, di dalam solat kita kesemuanya tentang niat kita, macam mana kita tak ikut dia, tak payah kita ikut yang nak, kita ikut yang dia lah. Kalau rasa susah sikit sebanyak pun, kita ikutlah, kita usahalah supaya jadi mudah. Kalau kat sini kita ikut lain pada mazhab Syafi'i, kat ini kita ikut Imam Syafi'i, yang lain kita ikut Imam Syafi'i, saya kata orang ini tak boleh kita buat saing dengannya, tak boleh buat kawan. Bila dia rasa susah, dia tinggal kita. Kalau tak mau saing dengan Imam Syafi'i, bersusah aku tak saya Syafi'i, aku nak senang-senang saja. Dia saing kita masa kita ada duit PT, kita tak ada duit PT, dia tinggal kita. Walau bagaimanapun, kalau kita nak ikut satu daripada pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i tentang kita boleh niat sebelum pada takbir, okey, bukan kita ikut lain daripada mazhab Syafi'i, yang tak keluarlah kita daripada mazhab Imam Syafi'i. Yang jadi masalahnya, masalah berlafaz dengan niat. Kita bertutur dengan lidah kita dengan lafaz niat. Itu bermula kat situ. Iaitu di dalam fiqh kita mazhab Syafi'i keseluruhannya mengatakan sunnah istihbab kita berlafaz, kita bertutur dengan lafaz niat. Sebelum daripada kita takbir, sunat kita berlafaz dengan apa yang kita nak niat, apa yang kita ingat dalam hati, kita berlafaz dengan itu, menui itu yang kita niat. Kita nak solat, nak sembahyang, kita di dalam hati kita, aku nak sembahyang fardu zuhur. Fardu zuhur 4 rakaat. Aku sembahyang kerana Allah. Itu yang kita niatnya. Lafaz, macam mana lafaz dia? Kalam lafzi dia, hak boleh dengar dengan telinga, yang boleh dengar dengan telinga, seperti yang saya kata tadi. Aku nak sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arab, boleh kita nak usalli dengan bahasa Arab, boleh kita nak niat sembahyang dengan bahasa Melayu, boleh. Lafaz dia ada. Adapun dalam hati kita, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Keling, bukan bahasa Inggeris, bukan semua. Hak dalam tak ada bahasa. Tak ada bahasa. Kerana hak dalam hati kita, kita boleh takbir dengan lidah, kita boleh takbir dengan kepala kita, boleh.
Kamu mau benda ini, kita tak mau takbir dengan lidah, kita takbir dengan kepala. Okey dengan kepala boleh. Okey dengan tangan boleh. Ya, ataupun tak mau. Boleh no dengan tangan boleh. Boleh ke semua. Dalam hati ia tak ada bahasanya. Lidah ada bahasa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Arab. Tetapi kita orang Melayu, alhamdulillah, orang Melayu ni dia suka kepada bahasa Arab. Dan dia tak sedap kalau dia berucap ibadat ni dengan bahasa Melayu. Contohnya doa. Doa walaupun dia tak pandai bahasa Arab, dia usaha belajar bahasa Arab orang Melayunya. Tapi sayangnya orang Melayu Malaysia kat hari ni, dia nak mempermelayu ke semuanya. Saya sayang juga aku tak gila pada bahasa Arab. Nampak bahasa Arab tak janguk lah. Aku tak janguk lah bahasa Arab. Orang petani masih, dia kata orang Arab janguk lagi, hidung mancung lagi, mata dia hitam putih lagi, luar lagi. Orang Malaysia ni Arab tak nak janguk mana dah saya dengar. Suka pada bahasa Melayu banyak. Walau bagaimana tak ada masalah. Kalau kita bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, aku makmum kerana aku sembahyang kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, boleh. Besok hari ataupun Maulid sebentar lagi kita niat solat dengan bahasa Melayu, boleh, tak ada masalah. Itu maka masalah ini setengah daripada pendapat khususnya Wahhabiyah ataupun Ibn Taymiyah, pendukung Ibn Taymiyah yang bawa ke Ibn Taymiyah. Dia kata bid'ah dalalah, mengatakan usalli, bukan setengah daripada pendakwah itu. Dia kata siapa ucap usalli, orang itu kurang akal. Kurang akal berartinya kurang po ataupun gila, lebih kurang itulah, kurang akal. Itulah punca yang saya kata tadi, kerana tak faham kaedah. Tak faham kaedah agama. Kerana dia faham kaedahnya, apa yang dibuat, apa yang tidak dibuat oleh Rasulullah dibilang salah, dibilang bid'ah. Di dalam tajuk agama, di dalam tajuk ilmiah, adakah dibilang bid'ah? Memang sekali. Kalau bid'ah, ulama kita tidak kata sunnah. Tak, dia tak kata mustahab, dia tak kata sunnah. Kalau bid'ah. Kemudian bila dah bukan bid'ah, apa hujjah bagi yang mengatakan, bagi mazhab kita Syafi'i, apa hujjah? Itu yang penting. Apa hujjah dia? Apa dalil syarak dia aja? Boleh dikata tidak bid'ah sampai kepada tahap mengatakan sunnah. Itu patut kita tahu. Patut kita tahu. Kalau tanya-tanya kita orang awam, kita semata-mata ikut. Kita thiqah kepada ulama kita. Tapi bila di hari ini kita tak boleh kita kat situ, kita kena angkat sikit. Kerana seolah-olah kata kita masuk kepada medan berperang. Seolahnya medan berperang, ada seteru, ada gulawan kita. Mesti kita kena ada senjata, ada hujjah. Maka ulama kita